Alhamdulillah, summa alhamdulillah ala kulli ni'mah. Pertama mula dan selama-lamanya, marilah kita sama-sama benar-benar memanjatkan syukur pada Allah Ta'ala di atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita hari ini, terutamanya nikmat iman, amal dan ketaatan. Adapun nikmat dunia yang telah kita kurniakan, Allah telah kurniakan pada kita selama hari ini, di sisi Allah itu hanyalah kecil saja. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 77, "Qul mata'ud dunya qalil walal akhiratu khairul liman ittaqa." Katakanlah akan hal perkara dunia itu qalil, kecil. Bila kata kecil, tuan-tuan, sedang mata Allah SWT, janganlah kiranya kita terkenang-kenang akan kehilangannya. Kehilangan tentang pelbagai perkara lah. Mungkin dulu kita hari ini punya kesihatan yang sempurna dulu, sekarang mungkin kurang. Kita sedih dengan kesihatan yang kurang, jangan sedih dulu. Kerana apa? Kerana kehilangan itu bukan kehilangan kosong, kerana digantikan dengan pahala yang telah kita buat dahulu mungkin, insya-Allah. Saya juga begitu, tuan-tuan. Di saat usia sakit, dia tidak mengenal usia. Sakit dia tak mengenal usia, apatah lagi sekarang ni kita masih lagi dilanda musibah atau ujian penyakit yang tiada lagi, dia panggil apa? Kita masih belum menang. Itu ayat dia. Kita masih berhadapan dengan satu situasi penyakit pandemik yang tiada ubat, tuan-tuan. Tanpa sedar hari ini mungkin 20 tahun, 30 tahun didoktrinkan ada sakit yang makan ubat, ada sakit makan ubat. Tiba-tiba kali ini, tuan-tuan, Allah ajar kita tentang satu penyakit tanpa ubat, tak ada ubat, tuan-tuan. World Health Organization dah declare dah tak jumpa lagi vaksin. Sebab apa? Penyakit tu mutant. Mutant dah, mutant tu maksudnya dia bercambah-cambah, dia kompleks dalam tu. Subhanallah. Jadi kesihatan itu terancam sekarang ini. Bagi yang hidupnya hanya sibuk dengan keduniaan, mungkin dia akan ada kebimbangan lah, sebab mungkin banyak bendanya lagi yang dia tak dapat kat dunia ni. Tapi bagi yang sudah berhadapan dengan hakikat kehidupan, yang mana kesihatan yang Allah berikan bukan sekadar untuk hiburan, seronok-seronok, tapi hanyalah untuk illa liya'budun. Maknanya bila kita kembalikan kepada tujuan kejadian manusia itu semata-mata untuk sembah Allah, apa masalah dengan kesihatan kalau Allah uji sakit? Contoh, sebenarnya tidak ada masalah selagi mana ketika sakit kita masih beribadah kepada Allah. Kerana yang besarnya itu bukannya keadaan itu, yang besar itu adalah apa pengisian di dalam keadaan itu. Allah berikan kesihatan, lalu disedihkan kesihatan sebab apa? Tak boleh pergi jalan-jalan dah, habis maka di sisi Allah kosong, qalil. Tapi kalau disedihkan itu kerana dulu mungkin boleh satu malam satu juzuk, sekarang Ustaz tak boleh. Satu malam saya setengah juzuk pun payah sekarang. Mungkin ada relevannya. Tapi kalau sekarang baru terkenang, dulu Ustaz tak pernah buat, sekarang baru nak buat, tu lain pula cerita dah. Tu lain pula cerita dah. Nampak? Saya pernah diuji, tuan-tuan, sebenarnya mata Allah SWT. Saya bercerita bab penyakit ni sebab saya pernah diuji. Bila kata sakit ni tak tengok umur, saya pernah diuji, dan satu ketika tak boleh baca Quran, tak boleh berdiri, pakai tongkat, terlantar 3 bulan, tuan-tuan. Bercakap lantang di depan, Allah dah uji saya, terbaring, tuan. Nak mati dah. Waktu tu rasa mati sebabnya dia jadi sesak nafas. Kena malam tu terus sesak nafas, saya ingat mati. Dia pergi angin 7, jadi saraf habis satu badan. Saya dah merasa tak boleh solat kat masjid, berdiri tak boleh berdiri. Diri dia tumbang, tak boleh, gigi tak boleh. Saya rasa subhanallah. Jadi bukan sihat yang kita nak, ibadah di waktu sihat itu yang kita nak. Dan ibadah ni, tuan-tuan, sedang mata Allah SWT bukan sekadar perbuatan yang zahir dari, mungkin kita nampak dari jasadi, tidak. Bukan itu sahaja yang Allah nak. Kalau itu yang Allah nak, sudah cukup dengan kejadian malaikah. Ketika Allah nak menjadikan manusia, tuan-tuan, surah Baqarah
ayat 30. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ أَوَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. Nah, ini ada dialog malaikat dengan Allah. Ketika Allah nak jadikan kita ni tuan-tuan, yang bermula dengan Nabi Adam alaihissalam, maka Allah bagi tahu pada malaikah dan jin pun sekali, seluruh alam, antara kejadian yang Allah nak jadikan, Allah bagi tahu dulu sebelum buat. Sedangkan Allah berkuasa nak buat tanpa bagi tahu. Tetapi ketika nak buat, bagi tahu, bermaksud itu projek mega. Boleh je buat diam-diam, tapi ada pelancaran, kumpul malaikat semua, maknanya bukan ciptaan yang biasa-biasa. Tetapi disambut oleh malaikat. Malaikat berkata, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Bukankah nanti manusia ini akan buat kerosakan, permusuhan, pertumpahan darah? Awanahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tak cukupkah kami ni? Siapa kami? Malaikat. Tuan-tuan, sedangnya mata Allah SWT, malaikat, tuan-tuan, Allahu Akbar. Bilangan malaikat, subhanallah, paling banyak ciptaan yang Allah ciptakan adalah malaikat. Kedua jin, ketiga kita. Pupus kita ni tuan-tuan. Kita sedikit, minoriti. Kenapa minoriti? Sebab pemimpin memang sedikit. Jin ramai. Kalau pernah satu ketika tu di Masjid Shah Alam, saya alhamdulillah Allah takdirkan dibesarkan, maksudnya di Masjid Negeri Shah Alam 12 tahun. Ayah saya mengajar sana dulu zaman Ustaz Muhyi. Sempat arwah Tuan Guru Datuk Arundin, satu bah dia pindahkan kat Jugurah tu, jin bertendang kan. Masjid Shah Alam tu yang met. Saya sempatlah lift naik segi tu, bising kat tingkat atas tu. Kalau ditanya berapa ramai, atau saat itulah belah-belah ribu, puluh ribu. Ada satu ketika tu saya pergi di Kota Baru, di satu rumah tu adalah seorang penjaga rumah tu, tengah-tengah dia pum kena sampuk. Ditanya-tanya, dia penunggu rumah tu, ada berapa nama ni? Ibu-ibu katanya. Tu dia tuan, sekali datang tenteranya bukan seorang dua, beribu-ribu di Masjid Shah Alam tu, pindah ke Jugurah. Almarhum Datuk Arundin yang hantar pergi. Baik, nak ceritanya tuan-tuan, kejadian manusia ini bukan sekadar wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, perbuatan. Malaikat ibadatnya zahir dengan perbuatan. Kalau sujud, sujud terus sampai kiamat. Tu malaikat. Kita sujud fikir roti canai lah. Tak bangun dah. Letih. Kita ni sebab ada yang makna kejadian kita bukan sekadar syariatan, bukan sekadar duduk di tegak sajadah 24 jam, bukan. Tapi apakah konsep yang Allah nak buat kita ini untuk apa? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun, kau tak tahu apa yang aku tahu. Allah kata dekat malaikat. Memang kita tidak suruh jadi malaikat, malah tidak suruh jadi iblis. Malaikat ni memang kerjanya ibadat syariat, ibadat perbuatan. Ibadat je kalau subhanallah, disebut subhanallah, dia tak ada borak lain tuan. Subhanallah, 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 subhanallah sampai kiamat. Waktu kerja malaikat, dia tak ada makan, tak ada minum, tak ada apa, tak ada, semua tak ada. Nah begitu. Jadi sebenarnya mata Allah SWT, apa yang kita nak tekankan di sini, berkesempatan pada malam ini, nak memahami akan keadaan ibadah dalam konsep yang syumul. Ini kita nak tekankan, memandangkan kita akan masuk dalam Hari Raya Aidil Adha. Konsep ibadah yang sebenar ataupun konsep ibadah yang syumul, yang mana kejadian kita ini bukan terikat dengan syariat semata-mata, ada perbincangan hakikatun. Kalau kita nak ukur ibadah kita pada perbuatan, iblis gagal.
Iblis gagal dah tuan, Azazil. Dari segi perbuatan dia dah gagal. Walaupun dia ibadat syariat dia banyak tuan-tuan, tiba-tiba Allah uji ibadat hakikat, maksudnya yang tersembunyi, ibadat rohani, ibadat jasmani, mali jasmani pula, mali badani. Ada dengan harta, dengan badan. Ada yang ibadah hati, dipanggil amalan hati. Iblis ni tuan-tuan gagal dia, Azazil yang menjadi ketua malaikat dan jin. Waktu itu dia beribadat kuat. Waktu itu samalah konsep ibadat dengan malaikat. Tetapi ketika Allah uji dengan kehidupan atau konsep sebenar ibadah itu, yang dipertanggungjawabkan kepada minal jinnati wan nas, kepada jin dan manusia, jin gagal. Yang diketua dia gagal. Yang ini kita tak nak warisi kegagalan ini. Kita bimbang sebab misi utama iblis adalah menggagalkan ibadah yang sebenar. Setakat syariat ini tuan, celah gigi dia je. Celah gigi dia je. Maksud celah gigi maksudnya apa? Dia bukan suruh kita berhenti solat, tidak. Apatah lagi yang kufur, kafir itu lagi tidak dikacau lah. Tapi dia tidak suruh kita untuk berhenti beribadat syariat, tetapi dia akan memesongkan iktikad kita. Itu ya. Misinya adalah bagaimana kegagalan dia sewaktu dulu. Qala fa bi'izzatik la ughwiyannahum ajma'in. Demi zat Tuhan, dia puji Allah yang Maha Agung. La ughwiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan seluruh cucu cicit Adam. Dendam kesumat. Disesatkan ini bagi orang yang tidak melakukan ibadah syariat ke? Tidak. Dia akan membuatkan kita tidak beribadat dengan konsep yang sebenar. Atau arti kata lain, dalam tajuknya ringkas, sambil ni terus masuk tajuk dah ni sebenarnya, ibadat tanpa syarat sepatutnya. Ibadah kita ni sepatutnya tanpa syarat. Apa maksud syarat? Tidak terikat. Kita sembah, sepatutnya sembah kita ini tiada ada ikatan pada dunia. Tidak. Itu dia. Tapi iblis akan buat kerja ni tuan-tuan. Dia akan buat kita beribadah dalam konsep ibadah apa dapat? Dapat apa ni? Dapat pahala ke, syurga ke? Bukan itu. Dia tengok dunia tuan-tuan. Dia tidak akan bawa kita semangat untuk akhirat. Modus operandi iblis adalah dia akan membawa kita kepada dunia. Dia tidak akan bawa kita pada akhirat. Adapun kalau kita beramal banyak tuan-tuan, dia akan buat amalan itu dilihat di dunia. Tengok kamu sekarang kemah. Dia nampakkan kita, dia zahirkan diri kita ini, supaya kita nampak ukuran ibadah kita ini dengan benefit, dengan ganjaran, tidak kebendaan atau populariti pandangan. Yang ini yang iblis akan buat. Dia menyelusup masuk dalam hakikat ibadat yang dia gagal suatu ketika dahulu. Maka di sini sedang jemaah mata Allah SWT, untuk kita keluar daripada dipanggil talbis ini ataupun gangguan ini, kekeliruan ini, maka ulama telah syarahkan tentang konsep ibadah supaya kita tidak terjerumus, tergelincir dalam ibadat yang kita dah buat banyak-banyak ibadat, akhirnya jadi penat. Sebab tu kemuncak dalam rukun Islam itu adalah ibadah haji, menunaikan haji. Alhamdulillah, walaupun tak ramai tuan-tuan, tapi masih lagi kita boleh dengar gema talbiyah yang menjadi keagungan bagi orang yang menunaikan haji, hujjaj, dengan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamdak wan ni'matak laka wal mulk la syarika lak. Itu kemuncak tuan-tuan. Kalau ikutkan itu asas, tetapi dia jadi penutup balik bagi seluruh ibadat. Kenapa? Kenapa perkara itu, talbiyah itu diulang lagi dan diulang lagi pada saat graduation kita, graduate dah tu. Orang pergi Mekah ni tuan, haji ni kira consider graduate lah. Kalau dalam pengajian tu, kalau belajar dalam bidang pendidikan tu, dah PhD dah tu, katam dah. Sebab Islam ni katam kan. Sebab tu nak pergi ke orang dulu dia buat kenduri dia, Masya Allah,
balik tu tuan-tuan, subhanallah, sebab khatam dia dapat satu pengijazahan. Baik, kalau kita lihat di sini ulama meletakkan dalam perkataan ibadah tu sendiri sudah kita boleh kaji dan kita bongkarkan. Perkataan illa liya'budun tu, yang mana kalau kita bahas dari definisi tarif atau bahasa, abada ya'budu ibadatan, yang mana dia pecah pada 5 maksud. Dia. Bagi kita kena fokus perkara ni tuan-tuan, sebab begini, Allah SWT tahu kita ni lemah, dan kita pun tahu kita tak mampu buat ibadat syariat yang begitu banyak. Memang tuan-tuan tidak. Tetapi adakah kita nak biarkan begitu saja, ataupun buatlah mana yang boleh, ikut sekadar sajalah, ikut dan lah. Maka kalau kita biarkan begitu, persoalan ini nanti terganggu dengan ibadah yang utama, iaitu ibadah dalaman tu, hati. Bila kita tak ada kefahaman yang menyeluruh tentang konsep ibadah, akhirnya kita ambil mudah dengan ibadat. Nanti kita bimbang tu, tak apa, yang penting buat daripada tak buat, gitu. Itu je lah kefahamannya begitu. Daripada orang lain tak buat, kita okey lah tu. Kita tak nak ada kefahaman yang penting, tak apalah, tak apa, kita kan malaikat. Dia sebut juga, tetapi konsep tu faham tidak. Maka sedang mata Allah SWT, bila kata ibadat ni menjadi tujuan kehidupan kita, illa liya'budun, maka tadi abada ya'budu ibadatan. Maka ulama pecah pada 5 pecahan. Yang pertama, ibadah itu bermaksud ketaatan. Taat. Ya mukallibal qulub sabbit qalbi ala din wa ala taati. Ramai orang kata, ustaz, macam mana hati saya ni berbolak-balik? Bagaimana ustaz? Hati ni payah. Jawapan ada dah kat doa ni tuan-tuan. Nabi aja dah ni. Sabbit qalbi, tetapkan hati, ala din wa ala taati. Kenapa pecah 2? Din, taati. Why? Kenapa? Din ni tuan-tuan, din yang dimaksudkan di sini adalah merujuk kepada ibadah khusus yang memang kita kena buat. Jadi kalau nak tetap hati, kena istiqamah ibadat khusus. Mau tidak mahu, itu kena ada. Terutamanya ibadat yang menjadi tunjang kepada kehidupan, kepada seluruh ibadah. Apa dia? Imanuddin, as-salah. Dan solat pula di awal waktu. Itu dia. Kalau kita nak tetap hati, tu syariat yang ibadatan, din yang itu tegakkan dulu. Kalau goyang tiang je kejap gini, goyanglah. Kalau tiang ni tuan-tuan dipahat, dikonkrit, disimen dengan 5 tepat, kita berusaha untuk tepat, sharp. Dan Nabi ajar sahabat tepat. Kenapa kena awal waktu ni? Sebab nak tetapkan hati. Itu jawapan dia. Baik, taat itu duduk pada penerimaan. Taat bukan perbuatan tuan-tuan. Taat bukan terjemah pada perbuatan. Sebab ada orang buat tapi tidak taat. Siapa tuan-tuan? Iblis. Iblis je buat. Solat buat. Taat tidak. Taat ini merujuk kepada ibadah umum. Taat dirujuk pada keimanan. Ta'atik. Kita tengok kita boleh terima tak segala ketentuan qada dan qadar Allah Ta'ala? Taat tidak? Taat. Sebab tu hamba kehambaan ini diterjemahkan dengan perbuatan dan penerimaan. Begitu. Contoh kita solat, cantik dah, tiba-tiba Allah uji kedudukan kita tergugat. Macam iblis, redha tidak dengan kedudukan tergugat itu? Atau kita nak kata ke, kita nak lawan dengan macam-macam perkara yang mazmumah lah. Iblis dia aba wastakbar, dia datang sombong, dia memperlekeh, merendahkan, membuka aib, menghina. Jadi ibadah dia tidak dikira kerana ketaatan gagal. Dia tidak melihat bahawa itu satu-satu perkara itu datang Allah nak uji ketaatan. Taat, iblis gagal bab ni. Itu yang benar, ketaatan ulama kata. Sebab tu ibadah itu kait dengan taat, ketaatan. Malah perbuatan yang kita buat hari ini bermula dengan taat. Sami'na wa ata'na. Dengar
dan taat. Maknanya kita buat solat hari ni sebab taat, bukan sebab buat. Tu peringkat solat berbeza lah. Dan solat ni tuan-tuan, kalau dalam konteks perbuatan ni mudah. Umur 7 tahun, 12 tahun dah boleh buat. Tapi adakah dia taat? Ini tergantung kefahaman kehidupan kita pula, kefahaman keimanan kita. Sebab ketaatan melibatkan kefahaman tentang ibadah. Hamba Allah, hamba Allah. Perkataannya hamba. Baik. Ketaatan. Yang kedua, ketundukan. Tunduk, tuan-tuan, perkataan tunduk ini bermakna menyerah. Menyerah ni tunduk. Yang ini iblis gagal lagi. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbar. Abba ni, abba enggan. Mari sini abang panggil. Isteri tak datang. Sikit panggil saya. Tak tahu tak saya ni. Mula dia tak mau tunduk, kita panggil. Mari buat abang kopi. Bang pukul 2 pagi kopi benda ni. Dia tak mau tunduk, tak mau menyerah. Dia abah, enggan dia. Walaupun dia baca Quran ke, dia qiyamul seorang isteri tu, dia qiyamul, dia Quran, dia pergi tadarus, dia buat semua amalan. Ketika suaminya panggil, dia tidak tunduk, tuan-tuan. Sama macam iblis. Habislah bagi, habislah alam bagi, tuan-tuan ngaji biar putus. Sama iblis begitu. Kan Allah suruh hormat pada Nabi Adam AS. Satu je dia tak buat, tak hormat, keluar daripada syurga. Kamu jadi golongan terlaknat, kafir. Di saat isteri ni, contoh paling mudah isteri lah, dan juga anak lelaki, ketika ayahnya atau ibunya memanggil, dia tidak tunduk. Hati-hati, hancur amalannya, dia tidak jadi ibadah. Baik, ketundukan ni, kalau secara panjang lagi ni tak apa, kita faham kata-kata kunci. Ketundukan maknanya penyerahan. Contoh lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak tunduk ke tidak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak tunduk ke tidak tu? Tak apalah. Habis. Allah uji. Kalau di saat itu benar-benar melibatkan satu keutamaan yang ada izin, dengan izin Yarib, dengan izin, ada musyaqqah, ada halangan-halangan yang melibatkan nyawa ke, melibatkan bencana alam ke. Macam contoh kita ni, ada halangan sampai ke satu ketika kita tak boleh datang masjid, sehingga disuruh solat di rumah. Tak apalah, ni halangannya kita yang wujudkan sendiri kerana kesibukan kita. Dan lagi orang yang meniaga, minta maaf cakap, orang meniaga masanya tidak terikat dengan siapa-siapa, tetapi rupanya terikat dengan klien. Klien is always right. Nak pula kalau dia ni projek ni million, nak pergi solat ke million dulu. Tak apalah, million dululah. Tak apa, Allah tahu katanya. Allah tahu dia. Allah memang maha mengetahui, kita je buat tak tahu tu je. Tu dia menyerah. Jadi konsep ketundukan ni maknanya kita menyerah kepada kehendak yang lebih utama. Dua kewajipan datang, malah bertemu dengan tak wajib. Contoh bekerja itu memang nafkah wajib, tapi ada masa. Tapi datang ketentuan solat, itu dah datang kewajipan. Alhamdulillah tuan-tuan, solat awal waktu tidak diwajibkan. Kalau bayang kalau diwajibkan, nyaya kita, nyanyalah ya Allah. Tapi dia jadi keutamaan. Jadi kita kena berusaha lah bahawa untuk tundukkan diri kepada keutamaan itu ibadah, bukan sekadar buat. Ada orang dia sekadar buat, yang penting, tidak penting. Hamba ni, ibadah ni dia kena tunduk. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga adalah kerendahan diri. Dah tunduk, tawaduk. Ada orang tunduk tapi tak tawaduk. Tak apa, aku bagi can dia. Tak apa. Ini masa dia. Besok contoh lagi yang tunduk ini, merendah diri ini, kita ambil konsep yang mudah, senang faham. Isteri dengan suami
Suami ni anak lelaki dengan mak ayah. Kita bagi konsep mudah. Anak dengan mak ayah. Dia rendah diri ni depan mak ayah. Ni konsep yang pertama. Belakang mak ayah ni melompat, dia kata. Aku tak kira nak mak ayah tak ada. Tak apalah, tengah mak ada boleh lah, kata dia. Pegang macam tu lah. Tu konsep mana perterjemahan. Sedangkan Allah suruh tunduk, rendah diri depan mak ayah, rendah. Lalu contoh tuan-tuan, ni panggil adab dan akhlak. Berapa ramai anak-anak kalau lalu depan mak, dia tak, dia lalu, dia panggil orang tua kata tegak dia jalan tu. Itu anak-anak. Kalau isteri pula sama tuan-tuan, isteri pun tegak dia jalan, zap depan macam tu. Dia kena bang. Tapi ini kan dari dalam ni tuan-tuan. Bila sebut ibadah ni, dia dari dalam, dia bukan dari luar, dia dari dalam. Di kerendahan hati ini adalah dikaitkan dengan Allah Ta'ala yang berkuasa menyuruh. Allah yang suruh rendahkan diri pada orang yang Allah suruh, bukan sebarang-sebarang rendah, tidak. Macam seorang isteri, rendahnya dipanggil ikram, memuliakan, kerendahan diri, dan juga merendah diri kita pada sesama insan, rendah diri. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Nabi tuan-tuan, sekiranya Nabi adalah sekarang, ya Allah, Nabi adalah orang yang, saya bahasa mudah ginilah, without protokol tuan-tuan, tak ada protokol. Dia akan jumpa siapa saja tanpa ada perbezaan. Allah, ni payahlah nak buat. Dan ini diwarisi oleh Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Susahlah nak buat ni tuan-tuan. Tapi itu ada contoh penghulu bagi segala kejadian. Itu boleh duduk sama rendah diri sama tinggi. Kalau ikut kejadian Nabi SAW, tak duduk atas tanah tuan-tuan. Berjalan Nabi diangkat gitu. Nak jejak tanah, letak kat bahu, letak tangan pula. Ya Rasul, boleh tuan-tuan, boleh. Nabi boleh buat, Nabi boleh pijak siapa Nabi nak, boleh, tiada kesalahan. Malah sanggup mati untuk Nabi, tapi Nabi tidak pilih ke jalan itu, kerana Nabi nak ajar tentang konsep tawaduk. Ini yang dimuliakan, dipanggil merendah diri. Dan tawaduk ni, rendah diri ni lawan kepada takbur. Iblis tidak tuan-tuan. Iblis ni Allahu Akbar. Ketika datangnya Nabi Adam AS, dia akan tengok, ni siapa ni? Mula ni penyakit yang sangat berbahaya. Saya kena sendiri tuan, baru tadi call. Ada seorang ni dah cerita ni, dia tengok-tengok lah. Saya diberi tugas untuk menggantikan seorang ustaz. Dan ustaz ni ialah ada kedudukan dia lah. Kerana ada kekangan, saya dituruh ganti. Dan yang AJK ni tahu saya. Ketika ada satu lagi yang menguruskan, dia cakap apa? Ustaz, dia cakap apa? Ustaz ni level mana dia ni? Saya tak ada level, tak ada cap ayam ke? Ayam pun ada cap. Nak dengar sudah dia. Bayang hati-hati tuan kalau nak menguruskan, Allah. Nyatu guru tu, ustaz tu tak ada apa-apa, kadang-kadang yang lebih sudu dari kuah pula kadang-kadang tu. Tu kita bimbang. Subhanallah. Saya sekarang ni secara live, secara talaki saya dengan Tuan Guru Datuk Salihuddin Omar Al-Qari tuan-tuan. Level dia ni, ni level lah ni. Subhanallah. Mufti lah, kalau ikut dia mufti, dia boleh jadi dia daripada faham kan. Tapi sebab dia ambil pendekatan mengajar Quran, qiraat, duduk kursi biasa. Subhanallah tuan-tuan, dia melayan kita. Kita nak duduk dengan guru ataupun orang-orang yang hebat, yang dia tidak, kita duduk dengan dia, kita tidak direndahkan, malah dia boleh angkat kita sama level dengan dia. Subhanallah. Ini pengalaman peribadi saya dengan Tuan Guru Datuk Salihuddin Omar Al-Qari, Sahibu Samahah, Mufti apa, Datuk Tamyiz. Subhanallah. Datuk Tamyiz tuan, subhanallah akhlak dia. Subhanallah, hebat. Datuk Syukri, Mufti Kelantan. Ni apa yang saya jumpa sendiri lah. Banyak lagi tuan guru. Tuan Guru Datuk Sandin Al-Hafiz. Dia tidak bawa keilmuannya itu, syarahnya tidak berat-berat tuan-tuan, perbahasan ringan.
santai kita dengar, walaupun dia ada ilmu banyak. Saya tanya setinggi dengan Datuk Syukri, mudah-mudahan Allah rahmati beliau, minta nasihat, dijawab apa anak-anak nasihatkan, hantar itu je lah katanya, tak ada apa lah, ramai lagi boleh katanya. Dia merendah diri dia, tuan-tuan, subhanallah. Saya jumpa dengan Datuk Yusof, Mufti Negeri Sembilan, seangkatan dengan Datuk Salahuddin Omar Qari, ni best yang pertama dengan Imam Besar Masjid Negara sekarang, Tan Sri apa nama, Allah SWT lupa, yang ada sekarang seorang, dengan arwah Datuk Abbas Sandin, yang berpergi ada 8 orang guru. Rendah diri mereka ini mengajar bukan dengan kerana mereka tahu, tapi nak memberitahu sekadarnya. Subhanallah. Ini satu sifat yang luar biasa. Yang inilah warasatul anbiya, ulama warasatul anbiya, tarik nubuwah tu sampai Nabi SAW diuji dengan ketika berdakwah, tuan-tuan, ditanya ni siapa? Ni siapa ni? Malah orang, Allah Akbar, ketika berhijrah, kemudian diberi tugas sebelum hijrah pergi ke Taif, dihalau oleh keluarga sendiri. Subhanallah. Ini satu benda yang merendahkan martabat tu, susah, tuan-tuan. Tapi inilah ibadah. Kita tidak mulia kerana kedudukan ilmu, tapi kita dimuliakan oleh Allah yang maha mulia. Ini nak pakai baju ni yang susah, tuan-tuan. Ramai lagi guru-guru yang hebat, arwah Tuan Guru Saha Jeram, tu guru ayah saya, duduk dengan ayah saya, tuan-tuan, minum ni cawan ni, boleh kongsi gelas. Tak apa, anda minum air, entah, tak apa. Yang lagi dahsyat, tuan-tuan, entah baca Fatihah, diminum, betul, hantar minum balik. Tuan Guru Besar, Tuan Guru Haji Saha, Tuan Guru Saha Jeram, ni best dengan anak muridnya Ustaz Nasoha, arwah Ustaz Nasoha, tu anak murid tok gurunya Tuan Guru Haji Saha. Ni guru-guru lama-lama ni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, yang ketiga. Yang keempat, tu kerana dia panjanglah cerita itu, dia kerendahan diri ini dengan praktisnya tidak memakai sifat-sifat yang ada yang Allah berikan padanya. Contoh keilmuan, dia tak pakai sifat keilmuan. Kekayaan itu dia tak pakai sifat kekayaan itu. Kekayaan pula dia tak disebabkan pada harta pun. Kekuatan dia tak pakai sifat kekuatan itu. Macam Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, dia tidak sewenang-wenang dia nak tunjuk kuat. Ketika dapatnya Islam, tuan-tuan, 13 tahun di Mekah, kiranya lah Umar Khattab ni, tuan-tuan, tak perlulah tentera ramai, dia seorang boleh boleh pukul semualah. Tapi tak pernah dengar cerita riwayat Sayyidina Umar Khattab tampar orang Mekah, tak ada. Tampar ke, backhand ke, ajak sparring berdua ke, tak ada. Jadi dia tak tunjuk kekuatan dia. Walaupun Sayyidina Umar Khattab dia kuat, sungguh kuat, asadullah, singa Allah. Kuat ni Sayyidina Umar Khattab ni, sampai syaitan bertembung, syaitan lari. Bayangkan dia punya kuat dia. Tetapi ketika berada berhadapan dengan Umar Khattab, dengan orang yang beriman, dialah yang paling rendah diri. Ini yang kita nak beribadah sehingga begitu martabat dia. Subhanallah, kerendahan diri. Yang keempat, ni penyembahan, sembah. Ni ayat dia sembah. Sembah ni, tuan, ni dalam konteks sembah ni kita akan lihat kepada keutamaan. Sembah ni kita akan letakkan keutamaan dan kekuasaan. Perkataan abada ya'budu ibadatan juga boleh katakan penyembahan. Sebab tu kita panggil sembah yang, bahasa Melayu kita sembahyang. Kalau kita panggil solah, doa, hubungan, sembah yang mana? Ada sambung tu, sembahyang esa. Tu sembahyang, kalau ikut sembahyang tergantung yang mana. Tapi kita sembahyang esa lah. Bila kalau sembahyang esa, maknanya sembah ni merujuk pada kekuasaan. Sembah. Jadi konsep sembah ni bukan saja sekadar perbuatan yang kita sembah, tetapi sembah yang mengakui kekuasaan. Ada orang sembah perbuatan, tunduk, sujud, tetapi dari sudut kekuasaan dia sembah, dia panggil menyekutukan Allah Ta'ala. Contoh dalam bab rezeki, dia panggil lah pelarih lah, dia panggil ibu itulah, ibu ini, macam-macam ibu keluar kan. Gantung ayat itu, gantung ayat ini.
ayat Quran dah, tapi dia letakkan ada perbandingan di situ, penyekutuan, ya? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Allah SWT. Kesimpulannya adalah yang kelima itu adalah perhambaan hamba. Perhambaan yang mana hamba ini ketundukan sepenuhnya kepada segala kehendak dan ketentuan Allah SWT. Jadi 5 perkara: ketaatan, ketundukan, kerendahan diri, penyembahan, perhambaan. Jadi kita boleh simpulkan di sini, moga-moga lah besok hari Arafah, tuan. Arafah, mengenal. Arafah dan ya'rifu ma'rifatun. Makrifat, mengenallah kita bahawa kita ni benar-benar taat, tunduk, rendah diri. Penyembahan, perhambaan hanya kepada yang maha berkuasa, Allah Azza wa Jalla. Kesimpulannya, syariatnya jelas, selaras, iktikadnya, akidahnya itu tegas. Tegas ni makna dia tidak goyang ke kiri ke kanan, tidak boleh ada ketaatan selain Allah, ketundukan, kerendahan diri, penyembahan, perhambaan, seperti mana yang kita bincangkan tadi. Moga-moga gabungan kedua-dua ini menjadilah kita martabat insan kamil yang sempurna, yang mendapat pandangan di sisi Allah SWT, sehinggalah ketika hari itu, yakni besok Arafah itu, Allah benar-benar mengenalkan dirinya melalui kehambaan kita, lalu selepas itu mampulah kita beramal kepada Allah ibadah tanpa syarat, tuan-tuan. Itulah kita nak. Jadi cukup